taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi kita dah bincang minggu lepas yang ada apa maksud wajib, maksud sunat dan sebagainya, dan kemudian kita bincang juga apa itu azimah, apa itu ruksah. So hari ni kita nak tengok tentang hukum wadai. Hukum wadai ni dia macam sangat berbeza dengan hukum taklifi. Kenapa? Hukum wadai ni membincangkan tiga benda. Okey, membincangkan tiga benda iaitu sebab, syarat dan mani'. Sebab hukum, syarat hukum, mani'. Maksudnya yang menghalang hukum. Kat sini kita kena faham tiga perkara ini perlu wujud untuk dan kemudian barulah hukum itu berlaku. Okey, kita tengok. Maksudnya bila kita sebut hukum wadai, dia adalah combine. Tiga benda lah, combine sebab, combine syarak dan combine mani'. Mani' ataupun halangan. Okey, saya bagi contoh simple yang kita tahu. Contohnya, contoh solat. Okey, masuk waktu solat merupakan sebab wajib solat. Okey, maksudnya solat itu kena ada sebab. Itu ada, barulah hukum itu berlaku. Faham tak maksud saya? Kalau katakanlah waktu zuhur, selagi belum masuk waktu zuhur, sebelum katalah sekarang ni kata matahari condong sikit tak. Matahari condong sikit itu dikatakan sebagai petanda masuknya waktu zuhur. Kalau katalah matahari itu tak condong, maka sebab solat zuhur itu tidak berlaku, maka ketika itu hukum wajib solat zuhur itu tidak berlaku. Macam tu. Kemudian untuk bila nak solat, syarat kepada solat pula dia mesti adalah kena ambil wuduk contohnya. Kena bersih kan. Bersih badan daripada segala najis. Badan, tempat dan pakaian. Itu merupakan syarat kepada solat. Okey? Amirah, nak tanya ke? Tertekan. Okey, dan kemudian mani'. Contohnya solat. Apa yang menghalang daripada berlakunya terhalang daripada kita melakukan solat? Contohnya orang wanita dalam keadaan haid. Haid itu merupakan mani', iaitu penghalang daripada seorang wanita itu melakukan solat. So faham dalam untuk solat sahaja kita tengok ada tiga benda tu. Okey, Assalamualaikum ada nak Ustazah. tanya ke? Salam, Ha, ya. yang pasal yang penentuan yang matahari tu, ini Ha, contoh kes lah. Saya just ha, nak fahamkan walaupun benda ni tak akan berlaku. Contoh kita hmm, dalam hutan, lepas tu kita hmm, punya servis pula tak ada. Biasanya kalau hmm, yang mana download yang azan menentukan azan tu kan boleh keluar hmm, kat phone kan. Ini bayangkan dalam hmm, line tu dia tak boleh keluar. Maksudnya hmm, asal cerita phone dia tak ada lah. Phone dia rosak ke hmm, apa-apa ke. hmm, hmm, Macam tu nak rujuk memang kena tengok matahari lah kalau dia condong atau tidak. hmm. Ataupun kita Ya, tunggu macam ya. nak maghrib, kita pun tak kodok kan. Maksudnya macam bukan nak maghrib, oh ni dah suasana petang. So confirm dah asar. Jadi zuhur tadi aku kodok. Sebab aku tak pasti waktu zuhur tadi. Faham tak? Faham, Okey. faham tak Hazal? Faham, Macam tu. faham, faham. Okey, memang petunjuk utama untuk kita tahu masuknya waktu solat apabila dah tak ada teknologi tu memang kembali kepada basic lah. Kembali kepada basic maksudnya menggunakan tengok bayang matahari lah. Saya tak sure korang pernah belajar tak dulu kan, tapi biasa pergi ke tempat yang nampak bayang. Yang boleh ada bayang, so kita letaklah batang kayu ataupun kalau kita dalam hutan kita nampak ada kawasan-kawasan tertentu yang batang kayu tu kita nampak dia punya bayang tu condong ke arah mana dan banyak mana. Yang tu saya lupalah, dia adalah banyak mana ke arah mana tu menunjukkan waktunya. Cuma dia bayang dia tu dia mesti lari sikit daripada bayang dia yang asal. Maksudnya bayang ni kan kadang-kadang dia ada bayang yang sama dengan kita. Ada bayang yang kadang-kadang dia sengit sikit. So bila dia sengit sikit dah masuk waktu ni. Sengit banyak masuknya dah masuk waktu solat dan sebagainya.
Jam matahari tu jam matahari lah tu kalau ada, tapi nak katanya kalau dalam hutan ni tak ada apa-apa, so kita tengok je lah bayang pokok ataupun kita pacakkan kayu, tapi yelah dalam hutan tu pokok dah banyak kan, so boleh tengok bayang pokok lah. Ataupun kalau kita kata memang kita tak pasti, tawakal lah, kita kata solat je lah macam biasa, ikut kita kata tahap pengetahuan kita ketika itu. Macam tu je lah. Okay, so kita teruskan. Okay, kita tengok. Sekejap. Okay, kita tengok kepada pembahagian yang jenis bahagian yang pertama di dalam hukum wadai, iaitu sebab. Kalau kat tengok kat sini, ada banyak benda lah yang berkaitan dengan sebab di bawah hukum wadai ini. Okay, yang pertama kita tengok kat situ, sebab ialah sesuatu yang jelas batasannya yang mana Allah jadikan sebagai tanda wujudnya hukum. Sesuatu yang menjadi asas kepada terbentuknya suatu hukum. Kita kena faham bahawa sesuatu hukum itu berlaku disebabkan ada sebabnya. Contohnya orang mencuri kena potong tangan. Apa sebab orang tu kena potong tangan? Sebab dia adalah mencuri. Macam tu. Kenapa? Kena sebat. Okey, sama ada mungkin penyebab dia berlakunya sebab sama ada mungkin dia berzina ataupun mungkin dia minum arak contohnya. Jadi sebab itu dia bukan sebab dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu tu lain. Ini nak ceritanya dalam hukum. Sebab di dalam hukum itu maksudnya dia adalah menjadi asas kepada terbinanya sesuatu hukum. Jadi kalau sebab itu tak ada, maka hukum itu pun tak ada. Contoh sekarang, kita puasa tak? Wajib tak? Kita perlu tak puasa Ramadan sekarang ni? Tak perlu. Kenapa? Sebab kerana sebab wajibnya bulan puasa. Wajibnya puasa tu adalah bulan Ramadan. Dan sekarang ni bulan Ramadan tidak ada bersama dengan kita. Maksudnya kita bukan berada pada bulan Ramadan. Maka ketika itu sebab kepada wajibnya puasa itu tak ada. Sebab wajibnya puasa Ramadan itu tak ada. Sebab kenapa? Sebab sekarang ni bukan bulan Ramadan, maka tidak adalah hukum wajib puasa tu. Okay, faham? Maksudnya kat sini sebab di dalam hukum syarak ini bermaksud dia adalah menjadi asas kepada terbinanya atau terbentuknya sesuatu hukum. Okey, dan yang seterusnya kita tengok kat sini. Okey, terdapat dua unsur sebab, iaitu unsur yang tidak sah, sebab bukanlah perkara utama yang mempengaruhi terbentuk ataupun kewujudan hukum, namun ia sebagai tanda. Kenapa pula dikata kat sini bukan perkara utama yang mempengaruhi terbentuknya hukum? Sebab dia macam ni lah, ada setengah keadaan mungkin sebab itu tidak berlaku tetapi hukumnya tetap berjalan. Contoh, kalau kita tengoklah, kita pergi benua Antartika ke tempat negara orang putih kan, kadang-kadang 24 jam siang. So bila mana kita nak solat maghrib dengan isyak? Adakah tidak berlaku maghrib dan isyak? Dia berlaku juga maghrib dan isyak. Solat tetap 5 kali sehari. Sempat nak kata macam mana? Contohnya 3 bulan matahari tak terbenam di tempat dia. So adakah solat dia 3 kali je? So solat siang saja? Tidak, berlaku juga. Tetapi dia adalah kaedah pengeraan dia yang berbeza. Cuma dalam keadaan tersebut kita boleh nampak bahawa sebab itu adalah sebab yang terpencil lah. Okey, dan sebab ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, sebab yang dibahagikan, dia kata kat sini adalah sebab daripada perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf ini terbahagi kepada 2, iaitu perbuatan di luar kemampuan mukallaf, dan yang kedua berasal daripada sebab mukallaf. Okey, yang berasal daripada mukallaf, yang berasal bukan daripada perbuatan mukallaf dan di luar kemampuan mukallaf, contohnya datangnya bulan Ramadan sebagai sebab kepada wajibnya puasa, ataupun terbenam matahari, ataupun terbitnya matahari untuk menandakan masuknya waktu subuh.
So kat situ kita boleh nampak bahawa benda itu berlaku, sebab itu berlaku di luar kemampuan mukallaf. Maksudnya dia berlaku secara semula jadi. Okey, itu satu. Dan yang seterusnya adalah dalam perbuatan mukallaf lah. Yang di dalam perbuatan mukallaf ini maksudnya apa yang mukallaf tu sendiri buat menjadi penyebab kepada wujudnya hukum. Contohnya apa? Contohnya musafir. Musafir ini adalah perbuatan manusia yang mendatangkan hukum. Rukhsah, bolehnya jamak qasar solat, bolehnya buka puasa. Contohnya. Ataupun kalau kita kata perbuatan jahat pula, contohnya manusia mencuri. So mencuri itu menjadi sebab kepada hukum potong tangan. Jadi itu antara sebab yang berlaku disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Okey? Okey. Dan yang seterusnya kita tengok keadaan. Okey, sebab daripada sudut keadaan, yang pertama adalah sebab hukum taklifi. Sebab yang mana musababnya hukum taklifi. Contohnya masuk waktu merupakan sebab diwajibkan mendirikan solat. Keadaan, maksudnya keadaan itu menyebabkan berlakunya solat wajib. Okey. Dan kita kata kat sini dikata juga seterusnya adalah sebab berlakunya hukum wada'i. Okey, dikata kat sini jual beli merupakan sebab bagi hukum wada'i, iaitu berpindah milik. Maksudnya jual beli itu menyebabkan berlakunya pemindahan hak milik. Okey, dan yang seterusnya sebab sudut munasabah atau tidak dengan hukum. Sebab yang munasabah dengan hukum ni iaitu yang dapat memahami dengan jelas tentang kebaikan atau mencegah kemudaratan sesuatu hukum disyariatkan. Contohnya, orang yang mencuri tangan hukumnya dipotong tangan demi kemaslahatan masyarakat, mencegah. Okey, so kalau kita nak bincang sebab hukum itu munasabah ataupun tidak dengan hukumnya, dia mungkin daripada sudut munasabah tu tidak, tetapi dia mungkin disebabkan kita fikir macam ni lah, logik tak? Kita fikir munasabahnya adalah mencuri potong tangan. So dalam aspek tersebut kita tidak fikir tentang munasabahnya hukum dengan penyebab hukum tu berlaku. Kenapa? Sebab hukum itu berlaku adalah lebih kepada untuk mencegah kemudaratan dan mendatangkan kebaikan. Contohnya orang mencuri, kenapa nak potong tangan? Kenapa tak menjara? Contoh macam itulah lebih kurang kan. So sebab kita fikir okey, itu adalah sebenarnya hukuman yang paling baik untuk mencegah daripada berlakunya mencakunya tengah berlaku pencurian. Okey. Sebab yang tidak munasabah dengan hukum. Sebab akal tidak dapat memahami dengan jelas tentang kebaikan atau kemudaratan hukum itu disyariatkan. Terbenam matahari menjadi sebab diwajibkan solat maghrib. Akal tidak dapat menanggapi kaitan. Maksudnya kenapa bila datang bulan Ramadan kena puasa? Kenapa bila malam kena solat maghrib dan isyak? Itu di luar akal kita untuk fikir logik. So di luar munasabah. Tetapi disebabkan dia memang disyariatkan begitu, so nak tak nak kita kena ikutlah. Okey, daripada sudut persyariatan kita tengok sebab penyelesaian syarak. Okey, bila sesuatu perkara itu membawa kemaslahatan, walaupun mungkin akibatnya boleh membawa kepada keburukan, tetapi sebab begitulah syariatnya, maka nak tak nak tetap kena buat. Contohnya apa? Berjihad, pergi berperang, melawan musuh. Kan? Kita lihat bila berperang nanti ada yang meninggal, merosakkan harta benda, berlaku ada yang cedera kan, tetapi kita fikir daripada kebaikan aspek lain, masalah dia lebih besar. Walaupun akibat peperangan itu pun mungkin buruk, tetapi kita kena faham itu adalah begitulah persyariatannya.
Dan kat sini pula sebab yang mencanggah syarak. Contohnya apa dia? Contohnya orang nikah fasad seperti muhallil Cina buta, ia tetap bercanggah dengan syarak daripada sudut dasar dan asalnya. Apa Cina buta ataupun muhallil ni? Maksudnya orang yang cerai dengan talak 3, dia orang tak boleh rujuk balik, sehinggalah isteri menikahi orang lain, bercerai dan menikah barulah boleh nikah balik dengan suami dia, yang bekas suami dia tu lah. So kadang-kadang dia orang ni buat konsep Cina buta. Maksudnya dia upah orang kahwin dengan isteri dia. Daripada sudut hukum, mengupah Cina buta itu berdosa. Kenapa? Dia bercanggah dengan syarak. Syarak kata dia memanglah kena kahwin sebelum nak kahwin balik dengan suami yang asal. Tetapi dia mestilah berlaku ikut semula jadi, bukannya diupah dan sebagainya. Okey, jelas ke setakat tu? Ada apa nak tanya ke? Ada tak? Ada soalan ni? Dia ada Ustazah yang pasal konsep Cina buta tu. Saya nak tahu macam Ustazah kata tadi tak boleh nak tukar. Maksudnya tak boleh lah macam contoh isteri suami tu nak rujuk dia. Tapi isteri tu kan kena kahwin ataupun nikah dulu dengan orang lain baru boleh rujuk balik kan. Oh, so tak boleh lah macam suami dia suruh isteri tu kahwin lepas tu rujuk balik. Tak boleh macam tu Dia boleh nak suruh bini dia kahwin, tapi bukannya dengan orang yang diupah untuk berkahwin dengan isteri dia. Orang yang diupah untuk berkahwin itulah kita panggil sebagai muhallil ataupun Cina buta. Dan hukum dia berdosa sebab dia melanggar syarak lah. Syarak memang tak benarkan Cina buta. Macam tu. Faham. Kalau berkahwin, suruh dia kahwin, kau kahwin lah. Nanti kita boleh kahwin balik, contoh macam tu kan. Okey, so dia kahwin dengan orang kata dengan semula jadilah. Tidak diupah dan sebagainya, tak ada masalah. Yang tak boleh tu adalah diupah lah. Okey. Kalau yang kahwin tu kawan suami dia macam rela lah, macam kesian kat suami kawan dia tu. Dia kalau dia macam mana? Kalau berlakunya upah, dapat imbuhan, dia still dianggap sebagai Cina buta. Tapi kalau tak dapat apa-apa, memang suka rela sepenuhnya, tak ada masalah, boleh je. Macam tu lah. Terima kasih Zah. Okay, ada lagi ke nak tanya? Sebelum kita masuk kepada bahagian yang kedua dalam hukum wadai. Okey, so kalau tak ada kita teruskan kepada bahagian yang kedua dalam hukum wadai, iaitu syarat. Okey, syarat kita dalam hukum, contohnya apa syarat sah solat? Kena menghadap kiblat, kena pakaian kena bersih daripada najis, kena menutup aurat, betul tak? So inilah yang dikatakan sebagai syarat kepada terlaksananya sesuatu hukum. Okey, kita kena faham apa beza syarat dengan rukun. Rukun pun benda wajib, kalau tak buat tak sah. Syarat pun sama, kalau tak buat tak sah. Tapi apa beza syarat dan rukun? Kita kena faham juga benda tu. Okey, bezanya syarat dan rukun, biasanya syarat dia macam mana? Macam mana kata? Syarat ini dia terikat dengan pembentukan sesuatu hukum. Maksudnya nak solat kena wuduk, kena menutup aurat, kena menghadap kiblat. Kalau tak sah. Maksudnya dia terikat. Syarat itu terikat dengan sahnya, terikat dengan terlaksananya hukum tadi. Dan dalam masa yang sama, dia bukan sebahagian daripada ibadah tu. Bukan. Sebab kenapa? Sebab dia di luar perbuatan tu, di luar hukum. Maksudnya contoh solat, wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat, itu
di luar di luar apa? Di luar hakikat ni perbuatan solat tu. Macam tu. Maksudnya sedangkan rukun ini dia adalah hakikat ataupun sebahagian daripada rukun. So korang kena faham macam tu. Sebab tapi dua-duanya mengikat kepada kewujudan hukum dan mengikat sama ada hukum itu sah ataupun tidak. Tetapi yang syarat ini bukan sebahagian daripada hakikat perbuatan itu sendiri, sedangkan rukun adalah hakikat daripada perbuatan itu. Contohnya rukuk dalam solat, dia rukun solat dan dia di dalam solat itu. Sedangkan syarat wudu, dia syarat kepada sahnya solat, tetapi dia bukan sebahagian daripada solat. Macam tu. Okey. Okey. So kita tengok kat situ bahagian syarat. Okey, bahagian syarat ini ada 1, 2. Okey, 2. Yang pertama, sudut hubungan sebab dengan musabbab. Sebab menyempurna sebab. Macam mana gini? Syarat menyempurnakan sebab. Macam mana nak kata? Okey. Macam mana nak cakap? Sekejap, saya kejap Kalau saya minta korang juga baca dan baru kita tengok. Dan baru saya akan terangkan. Sebab kadang-kadang dia pening juga ni. Ni. Mana tadi bahagian syarat. Ni terdapat 2 bahagian syarat itu sudut hubungan dengan sebab dan musabab. Okey. Ada syarat yang berlaku, ada syarat kepada sebab berlakunya hukum. Ada syarat kepada hukum tu sendiri. Faham tak macam ni? Okey. Kita tengok tadi masuk waktu merupakan syarat kepada wujudnya hukum wajib solat. Tak kisahlah solat apa-apa. Tapi ada juga syarat yang berlaku disebabkan syarat tu adalah kepada sebab berlakunya sebab tadi. Maksudnya kalau syarat itu tak ada, maka sebab ini tidak berlaku, maka hukum tidak berlaku. Faham tak? Faham tak? Tolong respon. Faham tak? Tak faham. Tak faham? Okey, macam ni. Satu sebab dia syarat, ada syarat yang berlaku. Syarat ini perlu berlaku dulu sebab syarat ini akan berlaku sebelumnya datang sebab. Tadi kita kata sebab kepada solat adalah masuk waktu, betul tak? Tapi sekarang ni syarat ini adalah sebab kepada masuknya waktu. Tapi disebabkan oleh sebabnya masuk waktu ini adalah tidak. Tapi tak semua perlu ada syarat kepada berlakunya sebab sebelumnya wujud hukum. Ada sebab kenapa? Sebab tadi kita belajar, kita tengok tadi sebab itu ada sebab yang berlaku secara semula jadi dan ada sebab yang berlaku disebabkan oleh perbuatan manusia. Okey, kita tengok contoh kat sini. Dia kata cukup haul merupakan syarat bagi harta yang cukup nisab sebagai sebab wajib mengeluarkan zakat. Dia macam ni. Kalau kata tak cukup haul, maka syarat cukup nisab itu tidak akan berlaku. Bila syarat cukup nisab, sedangkan cukup nisab itu adalah sebab kepada wajib mengeluarkan zakat. Faham tak? Macam mana nak cakap Saya tulis sikit. Cukup nisab. Alah, tak cantiknya. Kejap.
Okey, nampak tak? Okey, kita tengok yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak bincang tentang wajib bayar zakat. Saya kena buang, saya rasa saya punya blur-blur ni. Sekejap Okey. So tak ada efek, nampak jelas. Nampak tak? Nampak. Okey. Sekarang ni saya tunjuk contoh ni adalah tentang wajibnya bayar zakat. Sekarang ni wajib bayar zakat berlaku bila adanya sebab. Sebab kat sini adalah cukup nisab. Sebab kat sini adalah cukup nisab. Tapi cukup nisab ini dia ada syarat dia. Syarat dia adalah kena cukup haul. Jadi bila syarat cukup haul berlaku, maka barulah sebab kepada wajib zakat ini berlaku. Faham tak? That's why yang jadi contoh kat sini adalah syarat itu menyempurnakan sebab. Jadi kalau kata syarat kat sini tak ada, maka automatik sebab ini tidak sempurna. Bila sebab ini tidak sempurna, automatiklah hukum wajib zakat ini tidak berlaku. Faham tak? Faham. So itu yang pertama, syarat menyempurnakan sebab. Okey, dan yang kedua pula adalah syarat menyempurnakan musabbab. Syarat yang menyempurnakan hukum contohnya mampu menyerahkan barang jualan, di mana kemampuan menyerahkan merupakan syarat sah jual beli. Justeru jika jual beli, okey. Dia macam ni. Dia menyebabkan apa tadi, menyebabkan sebab, menyempurnakan sebab. Sekarang ni menyempurnakan sebab kepada sebab. Salah betul lah. Dia macam macam mana? Kalau kita buat jual beli, okey, bila kita buat jual beli wajib menyerahkan barang. Jadi menyerahkan barang itu juga merupakan salah satu syarat sah jual beli. Jadi jika tidak mampu menyerahkan barang, maka jual beli itu jadi tidak sah. Maksudnya kalau kita kata ada barang itu adalah sebab, bukan sebab, syarat kepada sahnya jual beli. Tapi sekarang ni dia tidak mampu nak menyerahkan barang tersebut. Barang tu ada tapi tidak mampu menyerahkan barang itu, maka dia akan jadi jual beli itu tidak sah. Maka syarat itu juga, jadi dalam keadaan itu kita boleh nampak bahawa syarat itu berlaku sama ada untuk berlaku kepada hukum itu sendiri ataupun berlaku kepada sebab hukum tu. Jadi begitu adalah kita melihat bahawa keadaan syarat itu. Okey, so kita tengok yang seterusnya adalah sumber hukum. Sudut sumber dibahagikan kepada dua jenis, iaitu syarat yang mana sumber persyaratan daripada syarak, okey, ataupun syarat jali merupakan syarat jadian, ataupun syarat yang sumber dalam mukallaf. Okey, syarat ini sumber dia ada dua. Satu yang memang datangnya daripada syarak, semula jadinya memang itulah. Maksudnya syarat itu bukan jadinya barang yang dijual itu jadi musabab. Ya, Rahman. Menyerahkan barang itu menjadi musabab kepada sahnya jual beli. Bukannya menjadi sebab musabab. Maksudnya sebab jual beli jual beli itu jual beli itu menjadi sebab berlakunya pertukaran hak milik, kan? Tapi sekarang ni musabab dia, sebab pertukaran hak milik itu tidak boleh berlaku kalau kata tidak boleh menyerahkan jual beli, tidak boleh menyerahkan barang. So boleh dianggap sebagai jual beli itu tidak sah lah. Okey, boleh. So kita melihat bahawa syarat ini sumbernya ada dua. Satu sumber yang memang telah ditentukan oleh syarak begitu. Contohnya syarak memang telah menentukan bahawa wuduk itu wajib bagi solat. So nak tak nak itu memang daripada syarak. Dan syarat yang kedua adalah syarat yang ditetapkan oleh mukallaf. Maksudnya yang ni ijtihad lah.
okey, ijtihad daripada ulama dan sebagainya. Contohnya dia kata perlu ada penjamin dalam bayaran asuran di dalam akad jual beli. Contohnya ada guarantor lah. Apa panggil apa istilah korang panggil, ada penjamin. Penjamin lah, samalah. Ada penjamin. Contoh kita beli kereta, kita kena ada penjamin. Itu adalah syarat sah jual beli itu. Asuran kita beli kereta tu contohnya kena ada penjamin. Yang itu adalah syarat yang ditentukan oleh mukallaf. Maksudnya orang, ijtihad ulama, ijtihad orang masyarakat lah. Maka itu pun tidak menjadi masalah. Diterimalah jika mana dia membawa kepada kebaikan supaya tidak berlaku penipuan dan sebagainya lah. Okey, jelas tentang syarat. Maksudnya syarat dan apa tadi? Yang first musabab, sebab dan syarat. Okey, kita tengok kepada pembahagian hukum wadai yang terakhir, iaitu mani'. Okey, mani' ni sama juga, ada dua keadaan. Mani' lil hukmi dan mani' lis sabab. Okey. Mani' lil hukmi. Mani' ni apa? Mani' ni daripada sudut bahasanya kita kata dia adalah penghalang ataupun penyekat ataupun perkara yang menegah berlakunya hukum. Okey? Contoh. Contoh dia kata kat sini, so dia kata juga kat sini adalah mani' merupakan sifat yang pasti. Okey, sifat yang pasti dan jelas. Okey, maksudnya mani' penghalangan ini mestilah dia adalah sesuatu yang memang dah jelas. Dia tidak boleh benda yang sama-sama perkara ataupun sifat sesuatu perkara yang menghalang hukum itu berlaku adalah sama-sama. Dia mestilah benda yang jelas. Okey, contoh dia kata kat sini, kadang-kadang suatu hukum itu wujud sebabnya dan telah memenuhi syaratnya, tetapi ada mani' yang menghalang. Contohnya, sesuatu hukum tu dah ada sebab, dah ada syarat, dah ada, tapi tiba-tiba ada mani'. Maka disebabkan itu, maka hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Contohnya dia kata kat sini, hubungan kekeluargaan antara dua orang telah menjadi sebab kepada mewarisi harta pusaka. Okey. Jadi telah wujud syarat mewarisi harta. Walau bagaimanapun boleh ada mani' jika contohnya apa? Contohnya berbeza agama. Tiba-tiba ada contoh macam ni lah. Katalah seorang ayah, anak, ayah dan anak. Ada dua orang anak, ada ayah contohnya. So bila ayah meninggal, dua orang ni telah memang confirm anak kepada si mati. Bila anak si mati, confirm lah telah berlakunya syarat untuk mati berlaku, maka telah menjadi sebab kepada mewarisi harta pusaka. Dan syaratnya telah berlaku juga. Apa syaratnya? Dia mestilah, dua orang ni mestilah ada hubungan kekeluargaan dengan si mati. Tetapi tiba-tiba mani'. Kenapa salah seorang ni contohnya murtad, ataupun salah seorang ni merupakan pembunuh kepada si mati, maka itu adalah penghalang daripada pewarisan harta pusaka itu dijalankan. Maksudnya kita kena faham contoh tadi. So dikata kat sini bahagian mani' ni terdapat dua, iaitu mani' lil al-hukmi, mani' lil as-sabab. Sekejap, kalau saya tengok buku saya ada tak contoh lain? Ada tak Okay, dah. Kejap. Dah.
Okey. So dia bagi contoh juga kat sini. Oh banyak dia bagi contoh kat sini. Okey. Contoh lain yang dia bagi kat sini adalah kisos. Okey, kisos. Sebab berlakunya kisos adalah bila kita, bukanlah kita, apabila berlakunya pembunuhan dengan sengaja. Okay. Selagi tak jatuh apa-apa syarat sah menerima harta pusaka, maka dia orang tak jatuh apa-apa syarat. Bukan tak jatuh apa-apa syarat, maka dia orang, bukan syarat lah, mani', halangan. Selagi tidak, sebab syaratnya adalah diorang tu anak kepada si mati ataupun saudara lah yang ada ikatan, yang ada hubungan kekeluargaan. Jika ada syarat itu, maka sebabnya sebab mati. Dia kata kat sini hubungan nasab dan perkahwinan hubungan nasab dan perkahwinan merupakan sebab seseorang itu layak menerima harta pusaka. Tetapi jika berlaku halangan seperti pembunuhan waris, maka boleh menghalang seseorang itu daripada menerima harta pusaka. Okey, ataupun bagi contoh yang lain tadi kisos. Dia kata pembunuhan dengan sengaja merupakan sebab seseorang itu dikenakan kisos. Kisos ni apa? Kena bunuh balik kan. Tetapi jika berlaku halangan, apa halangannya? Jika sebagai pembunuh itu adalah bapanya, maka hukuman kisos akan tergugur. Maksudnya kalau orang tu, contohnya bapa bunuh anak ataupun anak bunuh bapa, maka automatik berlakunya mani'. Maksudnya tidak boleh hukuman kisos itu tidak boleh dilakukan. Okey? Gitu. Ustazah, kiranya dalam maksud kata lain, yang ada hubungan darah daging ni tidak akan berlaku kisos antara keluarga tu ke? Kalau dia orang membunuh antara satu sama lain memang tak ada kisos lah. Oh. Okay, baik. Terima kasih. Itu mani' dianggap sebagai